السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Sambungan kita masih lagi pada bab yang keempat, 3 cabaran berinteraksi dengan wasiat Luqman. Perbahasan tu berada pada muka surat yang ke-19. Tu permulaan bab. Mungkin buku baru dia lain sikit, tapi kita berada pada bab yang ketiga lagi, bab yang keempat lagi. Kita dah baca sikit dan kita berhenti sebelum ni pada cabaran kedua, iaitu huraian tentang yang pertama, kisah Luqman disampaikan dengan benar dan fasih oleh seseorang yang dahulunya dikenali selama 40 tahun sebagai buta huruf. Jadi penulis dia letakkan 3 cabaran berinteraksi dengan wasiat Luqman ni. Yang pertama yang dia sebut dalam buku ni ialah memahami surah Luqman itu sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, "Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin." Al-Quran itulah kitab, tiada syak dan ragu padanya, sumber hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Itu cabaran pertama. Supaya Al-Quran itu tidak eksklusif isinya untuk orang Islam semata-mata, tapi isi daripada Al-Quran itu perlu disampaikan kepada semua manusia, tanpa kira agama apa, tanpa kira bangsa apa. Pendek katanya, di mana-mana tempat ada orang, dia kena tahu keagungan Al-Quran. Itu cabaran pertama. Tapi kalau kita tengok, bahkan dalam kalangan orang Islam itu sendiri pun masih banyak terdapatnya mereka yang berpaling daripada Al-Quran. Berpaling oleh kerana tak minat dengan Al-Quran, berpaling kerana tebalnya tutupan yang ada pada hatinya, sehingga menghalang dirinya untuk mendengar walaupun sekejap daripada perbahasan Al-Quran. Sebab tu dia sifatkan sebagai cabaran. Bahkan orang yang sudah membaca Al-Quran pun masih lagi terbendung ataupun terhijab dia dengan cabaran pertama ni, kerana mungkin sebahagian orang dia pilih ataupun ringan untuk membaca Al-Quran, tapi berat untuk memahaminya. Bahkan mungkin untuk mengetahui maknanya pun masih lagi malas ataupun tak mahu. Lebih suka dan selesa mengambil pendirian ataupun mengambil kedudukan sebagai pembaca kalimah-kalimah Al-Quran, tapi bukan memahami kalimah Al-Quran. Yang tu kita dah sebut. Sekarang ni kita nak tengok cabaran yang kedua, bayyinatin minal huda. Yang ni lebih berat, iaitu wasiat Luqman ataupun Quran secara keseluruhannya ni bersifat penjelasan, pembuktian, dan meletakkan teori asas kayu ukur kepada hidayah tu.
Dia bukan hanya menjadi sumber hidayah, tapi ianya juga ialah bukti kepada kita untuk tengok macam mana kita ni nak dapat hidayah. Macam mana satu orang tu dia nak dapat hidayah. Bukti-bukti yang diperlukan oleh akalnya, yang diperlukan oleh imannya, yang diperlukan oleh panca inderanya untuk dia nampak bagaimana Al-Quran itu berbukti ataupun menjadi panduan kepada hidayah tu. Okey, sebelum pada ni kita dah bahas pada cabaran kedua. Cuma malam ni kita nak tengok kisah Luqman yang disampaikan dengan benar dan fasih oleh seseorang yang dahulunya dikenali selama 40 tahun sebagai buta huruf. Buku lama ni, buku saya ni muka surat 23. Mungkin buku baru dia lain sikit ataupun lari sikit muka surat dia, kerana cetakan baru ni. Cuma dia poin pertama lah, kisah Luqman disampaikan dengan benar dan fasih. Kita baca situ. Dia sebut, tiada sesiapa yang mengetahui kisah Luqman melainkan dengan cara pengkajian atau pembacaan sejarah. Nama Luqman tu dikenali, tapi latar sejarah secara keseluruhannya, secara jelas, Luqman ni orang mana, Luqman ni apa yang dia buat, tak diketahui ramai. Termasuklah ahli kitab pun tak diketahui. Mereka cuma kenal ada seorang lelaki saleh namanya Luqman. Dia ni hebat kerana kata-katanya tu penuh dengan hikmah. Tapi apa yang dia kata? Kat mana dia kata? Siapa yang menerima kata-kata dia tu? Ahli kitab yang awal, dia orang blind. Dia orang tak jelas. Datang Al-Quran. Al-Quran menjelaskan kepada kita apa yang Luqman tu buat. Sehingga ada dalam Al-Quran itu namanya surah Luqman, iaitu surah yang ke-31 dalam juzuk yang ke-21. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala turunkan terus surah Luqman itu. Dan dalam surah Luqman yang mengandungi 34 ayat, kalau kita buka mushaf bermula pada muka surat 411 yang mengandungi 4 muka surat. Seluruh surah Luqman ni ada 4 muka surat. Yang pesanan Luqman itu hanya ada pada 1 muka surat saja, iaitu pada mushaf 412. Itu pun daripada ayat 12 sampai 19, tidak semua sekali itu ialah wasiat Luqman. Kita dah bahas sebelum ni, di celah tu pula ada pencelahan daripada Allah Azza wa Jalla yang disebut oleh ulama tafsir sebagai idkhal ilahi. Kita sambung lagi apa yang dia sebut. Dia kata, kesemua aktiviti ini mustahil untuk dilakukan oleh seorang yang buta huruf sejak kecil. Lebih mengejutkan lagi, fakta tentang Luqman ini telah didatangkan dan keluar daripada mulut seorang lelaki yang tiada sejarah pendidikan formal yang baik. Bahkan pengetahuan asas pun dia tidak ada, iaitu membaca, menulis. Tak ada. Iaitu diri Nabi itu sendirilah, iaitu Nabi Muhammad. Sebab bayinat ini dia mesti datang dalam bentuk yang pelik, mengejutkan masyarakat, menggemparkan keadaan. Itu bayinat, ataupun kita sebut sebagai mukjizat mungkin. Nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah petanda yang jelas Al-Quran itu tidak direka, melainkan Al-Quran itu turun daripada Allah Azza wa Jalla, yang telah disampaikan isinya oleh seorang lelaki yang mulia, tapi tiada padanya pendidikan asasi yang jelas. Itu yang disebut sebagai bayinat, keterangan. Sudah cukup untuk membingungkan kita ataupun menjadikan kita berada dalam keadaan terkejut. Dah cukup. Tapi bagi orang yang bersifat dengan sifat penentang wahyu ni, walaupun benda ni besar dan hebat, mereka masih lagi berkira-kira untuk menerima ianya daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia sebut sebagai cabaran. Sebab hebat tara mana pun, kebenaran itu pasti akan ada yang menidakkan kebenaran. Sebab tu ada pepatah Arab menyebut, likulli muhaqqiqin mubtil. Setiap pembawa kebenaran pasti akan ada pembangkangnya. Mana-mana zaman pun, dia tak ada satu zaman tu bawa kebenaran semua ikut. Pasti akan ada. Walikulli mubtilin muhaqqiq. Dan setiap kesesatan, setiap penyelewengan itu pasti akan ada kebenaran ataupun penerangan yang benar.
Ini pertembungan yang akan menjadi musuh tradisi sepanjang zaman. Takkan boleh lari benda ni. Hebat tara mana pun kebenaran itu datang, tetap akan ada yang menidakkannya, tetap akan ada yang menolaknya. Teruk macam mana pun kesesatan itu, tetap akan ada yang menyedari ianya sesat. Itu benda dan perkara yang kita sedar dan kita kena tahu. Ianya memang adat ataupun lumrah dalam kehidupan dunia ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya hingga umur 40 tahun, tiada seorang pun kenalannya pernah menyaksikan baginda membaca walau satu buku, menulis menulis walau satu huruf, mahupun belajar dengan konsisten walau daripada seorang guru. Ini lebih lagi hebat sebab Nabi ni tak ada sejarah keluar jauh pun daripada tempat tinggal dia, tempat lahir dia. Ada riwayat Nabi pergi ke Syam, tu pun tak sampai di Syam. Ketika mana Pak Menakan dia Abu Talib nak bawa Nabi pergi ke Syam, sampai border antara tanah Hijaz dengan Syam. Sempadan antara tanah Hijaz dengan Syam ni waktu tu dinamakan dengan Busra, yang berada di Syria sekarang. Bukan Basrah. Basrah tu di Iraq. Ni Busra dengan sin. Kalau Basrah itu di Iraq, tapi Busra ianya di Syam. Di situ menjadi tempat berkembangnya ajaran Kristian. Memang Syam ni dulu ialah ajaran Kristian lah. Dan kebanyakan daripada ahli-ahli kitab ni dia orang duduk di situ, berpusat di situ. Tambah pula Syam ni menjadi wilayah jajahan Rom Timur. Rom yang berpusat di Rom, Itali tu, kawasan-kawasan sekitar, dia punya jajahan dia sampai membawa kepada border Hijaz ni ataupun negara Teluk. Sebab tu kita akan tengok kesan-kesan peninggalan yang ada di negara-negara ni memang serupa dengan apa yang ada di Rom pun. Sama saja. Dari segi bentuk stadiumnya, kalau kita pergi ke Syria, ke Jordan, ke Lubnan dan juga sebahagian kecil daripada Iraq, kita akan tengok kesan peninggalan kerajaan Rom yang hebat dulu. Antaranya ialah stadium yang hebat yang tidak menggunakan mikrofon, tapi kita berdiri atas batu tu, kita bercakap, suara kita akan didengari oleh sekeliling orang yang duduk dalam stadium tu. Yang tu ada di Jordan. Tempat dia nama Ummu Qais, kawasan tu. Dekat dengan kalau kita naik atas bukit, dia bukit Ummu Qais, kita akan tengok Bukit Golan yang ada di sepadan Syria dengan Israel. Atas tu kita akan tengok pertembungan ataupun border tiga negara. Israel kawasan yang dikuasai oleh Zionis, Syria dan juga Jordan. Dan di tengah tu ada Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah yang Nabi sebut menjadi petanda akhir zaman. Airnya surut, makin surut, makin surut. Itu petanda makin dekat dengan akhir zaman. Dan memang kita pun tengok, kita naik atas Ummu Qais tu kita boleh tengok Tasik tu memang air dia kurang. Memang kita nampak air dia kurang. Air dia tu dikuasai oleh Zionis sekarang. Cuma nak sebutnya ialah Nabi sampai situ, ada pendeta tengok benda pelik pada Nabi, iaitu kepulan awan. Kumpulan awan ni menaungi Nabi. Ini dia panggil irhas. Irhas ni ialah tanda-tanda kenabian sebelum dilantik menjadi Nabi secara rasmi. Bila mana dah jadi Nabi, dia akan menerima mukjizat. Sebelum tu dia panggil irhas, tanda-tanda awal. Waktu Nabi sampai dengan pak menakan dia pergi sapa Nabi dan dia pegang belakang Nabi ni dalam riwayat Ibnu Hisham. Sebab dia nak cek dekat mana khatam nubuah Nabi, tanda kenabian, iaitu bonjolan daging yang timbul sikit antara dua tulang Nabi ni, tulang bahu belakang ni. Dia pun tengok budak ni ada tanda ni. Dia pun pesan kepada Abu Talib, hantar utusan untuk bawa dia balik ke Hijaz balik. Jangan bagi dia masuk sampai ke tengah wilayah Syam ni, jangan bagi. Sebab mungkin dia akan disedari kedatangannya oleh ahli kitab yang jahat, lalu akan dibunuh. Itulah riwayat yang paling jauh Nabi pergi. Waktu sebelum Nabi kahwin pun, Nabi pergi ke Syam pun masih lagi border antara
Hijaz dan Syam ni. Nabi tak pergi sampai ke tengah pusat Syam. Tengah pusat Syam ni ialah Palestin dan juga Dimashq ataupun Damsyik, Syria. Nabi tak sampai ke sana. Jadi Nabi tak pernah keluar. Ianya menunjukkan kepada kita lebih lagi bagaimana bahawasanya itu ialah benda pelik dan cabaran juga untuk masyarakat Arab jahiliah ni untuk terima fakta-fakta yang datang pada Nabi itu. Kemudian kita tengok lagi apa dia sebut. Maka siapakah yang memberikan maklumat maka siapakah yang memberikan maklumat penting mengenai wujudnya tokoh sejarah bernama Luqman kepada baginda? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Maksud dia, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran itu. Dia lagi pelik bila mana ada ayat Quran yang turun beritahu status lelaki yang bawa Quran ni pun memang dia tak pernah baca apa-apa buku pun. Tak pernah ada sejarah pendidikan formal. Dan tidak pula tahu menulis dengan tangan kanannya. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Jadi turun ayat yang ke-48 surah Al-Ankabut ni, terus blok apa-apa hujah, sanggahan ataupun sangkaan-sangkaan untuk mengatakan apa yang Nabi bawa itu dipelajari. Jadi fungsi Al-Quran itu sebagai tanda kepada hidayah, iaitu benda pelik. Hidayah ni dibawa dengan cara yang penuh keajaiban, ialah datangnya Nabi yang membacakan itu daripada kalangan yang tidak ada latar pendidikan yang baik. Itu ialah benda pelik. Dan itu jugalah ujian kepada para sahabat. Tuan-tuan, kalau kita tengok para sahabat yang awal beriman ni, diorang selalu akan diprovok oleh orang-orang kafir Quraisy dengan kata-kata yang berbunyi, kat mana otak kamu ikut satu orang yang tak pernah sekolah? Tuan-tuan boleh bayang kalau kita kena benda tu. Sebab mereka ni lah orang terpelajar. Pemimpin-pemimpin Quraisy ni lah orang-orang yang pandai menulis, pandai baca, pandai syair, pandai berkomunikasi dalam bahasa-bahasa yang berbeza-beza. Bahkan menjadi satu kebanggaan kalau bersama dengan kumpulan ni. Sebab ini ialah kumpulan elit. Tiba-tiba ada kumpulan-kumpulan yang tertentu daripada kalangan orang biasa, bahkan mungkin businessman yang agak berjaya juga, macam Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ni antara yang awal-awal masuk Islam. Mereka terima provok yang teruk. Waktu tu mereka tak peduli pun. Kalau mereka yang terima Islam daripada kalangan bawahan ni, hamba-hamba ni, tidak menjadi satu kebimbangan sangat di sisi pemimpin-pemimpin besar Mekah ni, sebab dia orang bawahan. Tapi yang menerima itu ialah Abu Bakar. Abu Bakar ni adalah orang yang memang kaya. Yang menerima itu ialah Uthman bin Affan. Yang menerima itu ialah Abdul Rahman bin Auf. Sebab tu kita tengok Abdul Rahman bin Auf, antara punca dia terima ialah waktu dia berdagang luar daripada Mekah. Dia pergi ke wilayah Syam. Ada pendeta beritahu. Sebab pendeta tengok dia ni orang yang lain sikit. Lain dari segi cara pakai. Sebab orang-orang Hijaz tak akan pakai pakaian macam orang-orang di Syam. Orang Syam ni pakaian dia nampak macam lebih moden, macam lebih banyak pengaruh Inggeris lah. Pengaruh Mat Saleh lah, sebab kita kira dia orang ni ialah bangsa ataupun Banu Asfar. Orang-orang Syam ni dikenali sebagai Bani Asfar. Banu Asfar tu maksud dia apa? Bangsa kuning. Kerana apa? Kerana mereka ni pertama kulit putih, yang kedua rambut mereka perang. Rambut kuning ataupun perang lah. Sebab tu kita tengok orang-orang Arab daripada Jordan, daripada Syria ni, mereka lebih mirip tubuh mereka dengan orang Eropah. Lebih mirip dengan Eropah. Berbeza dengan orang-orang di belah Teluk ni, mereka membawa genetik Arab sendiri. Iaitu lebih kurang dengan orang Melayu kita. Ada sebahagiannya kulit cerah, tapi sebahagian besar juga kulit gelap juga, sebab duduk di kawasan dekat dengan pantai dan ketinggian yang normal macam orang Melayu kita. Terutamanya kalau tengok daripada Yaman. Yaman ni memang sama. Bahkan kalau tengok Yaman ni dari segi pakaian, dari segi makanan, mirip dengan
dengan orang Melayu kita. Sebab kita yang Melayu ni menyerap budaya orang-orang Yaman. Itu tak dapat dinafikan. Sebab sejarah membuktikan Islam datang ke tanah Melayu ni melalui pedagang-pedagang daripada Yaman dan juga daripada Iraq. Cuma Iraq ni dia masuk di sebelah kalau kita buka dalam sejarah Melayu apa semua dia ada sebutlah. Dia masuk di sebelah pantai timur melalui perairan pelabuhan Kuala Berang di Terengganu, dan dia masuk melalui Pasai, Riau, Lingga di Johor. Kawasan-kawasan sekitar tu lah. Sebab tu kita tengok yang belah tu dia punya pendakwah ialah lebih kepada Iraq. Orang Iraq. Adapun di Melaka, di belah Kedah apa semua ni, ini ialah pendakwah-pendakwah daripada Yaman. Yang pakaiannya pakai kain. Sebab tu orang kita pakai kain pelikat. Mungkin kena tengok kebiasaan orang-orang itu. Makanan, sebab tu kalau tengok makanan-makanan orang Yaman sangat dekat rasanya dengan makanan Melayu. Sebab tu orang kita antara makanan Arab yang kita boleh makan cepat ialah makanan orang Yaman. Makanan orang Syam saya tak rasa tuan-tuan boleh makan. Mungkin seminggu duduk di Jordan ke di Syria ke muntah sebab dia orang punya makanan berasaskan tenusu banyak. Tuan-tuan nak tengok orang makan nasi campur dengan susu ramah-ramah, tu Syam punya style. Susu laban tu letak gaul macam kita gaul gulai apa semua. Tuan-tuan gamak nak makan. Awal-awal mungkin tak gamak lah, tapi lama-lama jadi rindu pula. Macam saya dulu mula-mula sampai muntahnya, demamnya. Sekarang duk cari-cari pula kat mana ada jual benda tu. Cuma nak katanya itu ialah makanan orang Syam. Orang Syam dia lebih ke arah tenusu, tapi ada pun orang Yaman ni dia lebih pada rempah apa semua ni. Jadi itu antara penyerapan asimilasi budaya kita. Cuma nak sebutnya ialah orang-orang di Syam dari segi tubuh badan dia, dari segi percakapan, dan dulu pun orang Syam tak cakap Arab. Sekarang baru orang Syam cakap Arab ni. Bukan sekarang, maknanya selepas daripada zaman pembukaan Futuhat zaman Umar Al-Khattab membawa kepada Abbasiyah sampailah kepada Turki Uthmaniyah apa semua ni, barulah perluasan pertuturan ikut bahasa Arab itu diperluaskan. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Nabi dia tak sampai ke situ. Uthman bin Affan ataupun Abdul Rahman bin Auf dia sampai ke Syam. Orang Syam tengok, pendeta Syam ni tengok, dia ni macam orang Hijaz pakai baju. Lalu dia panggil, dia kata, kamu sibuk buat apa di pasar Syam ni? Seorang pendeta beritahu dekat Abdul Rahman bin Auf, kamu sibuk buat apa di pasar Syam? Berdagang apa lagi kamu di sini? Sedangkan Nabi akhir zaman itu zahir daripada tempat kamu. Balik ke negeri kamu dan cari orang yang sedang mengaku dia sedang jadi Nabi, dah jadi Nabi. Kamu ikut dia, kamu akan dapat kelebihan. Ini sebahagian daripada pendeta-pendeta Kristian yang baik. Sebahagian riwayat sebut yang beritahu dekat Abdul Rahman bin Auf itu ialah kawan kepada Waraqah bin Naufal yang sudah berpisah. Waraqah bin Naufal ni kan ada kena-mengena dengan Khadijah waktu terima wahyu. Waraqah bin Naufal ni waktu tu dah tua. Dia kata, kalau aku muda aku akan tolong kamu waktu kamu dihalau keluar oleh kaum kamu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau kita tengok sejarah Waraqah bin Naufal ni, dia ada 10 ataupun 9 orang kawan dia yang waktu agama Kristian dah tercemar dengan penyelewengan kitab, dia orang pilih untuk menyendiri. Seorang duduk Hijaz, seorang duduk Syam, seorang duduk sampai ke Turki, seorang duduk sampai ke Iraq. Yang ni dia orang buat ibadat seorang diri. Dia orang tak bercampur dah dengan orang Kristian yang dah mengarut ni. Dia orang pengikut daripada ajaran Nabi Isa yang lama, tapi dia orang tak mengikut penambahan yang dibuat, yang dipegang ataupun diamalkan oleh kebanyakan orang-orang di Rom pada waktu itu ataupun di Syam. Sebab Syam ni kalau tengok dah start sembah berhala pada waktu itu. Dah ada patung-patung, membawa sampai ke Afrika, ke Habsyah ni dia punya kata apa? Cerita tentang sebaran agama Kristian ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dokumentari sampai sekarang di Ethiopia, di Habsyah ni masih lagi ada pengikut Kristian yang lama yang membawa cara ibadah dia macam salat orang Islam. Kita pun tahu Habsyah ni memang ada sejarah yang rapat dengan orang Islam. Terutamanya Ashamah An-Najashi, Raja Habsyah yang memberi perlindungan politik kepada sebahagian besar sahabat Nabi yang berlindung situ. Sebab kalau kita tengok dulu Ethiopia ataupun Habsyah ni ialah sebuah kerajaan Kristian yang hebat macam kerajaan Rom. Cuma dia orang tak follow Rom secara keseluruhan.
Sebab apa? Sebab sikap tak suka orang kulit hitam dah ada sebahagiannya pada waktu itu. Sebab di mata orang-orang Rom, walaupun dia orang tu sama agama Kristian, tapi dia orang pelekehkan Habsyah. Bahkan sampai hari ni pun kalau tuan-tuan tengok, saya ada tengok satu video Pope daripada Vatican City, dia macam buat perjumpaan lah dengan padri-padri di seluruh tempat, buat di Itali ke di mana, di Sepanyol saya tak pasti. Salam dengan padri-padri yang putih sampai dekat padri yang kulit gelap, tak salah. Dia ada sikap tu lagi. Dia ada mengkastakan manusia dari segi kulit ni. Cuma nak katanya Habsyah tu lah hebat lah. Cuma Habsyah sekarang menyedihkan lah. Ethiopia ataupun Afrika ni, itu pun kerana cengkaman daripada pihak Eropah yang kita maklum ketika mana berlakunya kebangkitan dalam Kristian ni untuk pergi ke negara-negara ni dengan misi diorang yang berbeza-beza, yang dah lari daripada asal ajaran Nabi Isa tu. Termasuklah misi diorang datang ke tempat kita pun samalah. Portugis ke, British ke. Kalau kita belajar sejarah dulu, Syarikat Hindia Timur Inggeris ni, dia orang bawa misi kristianisasi dan mengaut keuntungan di tempat jajahan dia. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Cuma nak katanya pengkastaan ataupun appetite itu masih lagi ada sampai sekarang. Okay. Jadi yang bertemu dengan Abdul Rahman bin Auf ni, dia kata balik ke negeri kamu. Di negeri kamu dah ada Nabi, kamu ikut yang tu lebih baik. Cuma nak katanya sebahagian besar mereka ni diprovok oleh kawan-kawan dia orang, kawan-kawan perniagaan. Boleh kamu ikut orang yang tak reti membaca, tak reti menulis? Mana kita boleh bayang betapa ketatnya dada waktu itu, betapa payahnya untuk berinteraksi dengan orang yang provok itu macam tu. Sebab kita tak ada jawapan. Sahabat tak ada jawapan nak counter balik. Luqman terbukti bukan tokoh yang diada-adakan oleh ahli sejarah atau direka-reka khayalan manusia. Luqman ialah tokoh yang benar-benar wujud sehingga para sejarawan dan ulama tafsir mempunyai pelbagai pendapat bagi menjelaskan misteri siapakah Luqman yang sebenar, keturunan siapakah beliau, pada zaman siapakah beliau hidup, dan di manakah lokasi dakwah dan perjuangan beliau. Tapi kalau kita baca surah Luqman, memang Allah Ta'ala tak mention Luqman ni bangsa apa, duduk negara mana, tak diberitahu. Sebab yang penting ialah apa yang Luqman buat tu, iaitu pesanan-pesanan, wasiat-wasiat dia kepada anak dia yang menjadi tonggak kepada pembinaan masyarakat beriman yang baik. Bukan setakat pembinaan keluarga, tapi pembinaan masyarakat beriman, pembinaan komuniti Muslim yang baik. Itu yang ada pada pesanan Luqman Al-Hakim itu. Yang kedua, gaya bahasa kisah Luqman yang sempurna tanpa kecacatan. Ini bayyinatin minal huda. Yang kedua, kalau tidak mampu melihat pada kesemua ayat, maka memadailah kita ambil beberapa ayat sahaja bagi membuktikan ucapan yang keluar daripada lidah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan ucapan yang direka oleh akal fikiran baginda. Baginda tidak lain dan tidak bukan hanya membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum Quraisy, tidak ditambah atau dibuang walau satu ayat, kalimah atau huruf. Sesiapa yang benar-benar mendengar dengan pasti akan mendengar sesuatu yang menakjubkan dari sudut susun atur kalimah dan ayat-ayatnya. Hal itu termasuk kedalaman makna bagi mereka yang mahu berfikir. Yang ni dia nak pergi kepada elemen bahasa Arab. Sebab Nabi membacakan ayat yang berisi nasihat Luqman pada anak dia dengan nahu yang paling terbaik. Nahu ni tata bahasa lah. Sedangkan Nabi tak belajar tata bahasa Arab ni. Tata bahasa Arab ni kalau kita tengok antara tata bahasa yang tertua dan tiada perubahan. Bahasa Arab ni, nahu dan juga saraf, terutamanya nahu lah yang kita nak bincang ni. Okay. Ianya ialah bersifat qadim ataupun bersifat arik, iaitu tata bahasa yang tua. Tuan-tuan boleh bayang, tata bahasa ni baris depan, baris bawah, nak sebut dengan baris depan, baris bawah dengan mati, majrur, mansub,
marfu' majzum ni, ianya ialah satu kaedah ataupun undang-undang bahasa yang digunakan sangat tua. Bahasa Arab ni antara bahasa yang tua dia punya tata bahasa tu. Daripada zaman Quraisy lagi, bahkan lebih awal lagi. Sebahagian para ulama kata daripada zaman mula-mula bangsa Arab keluar, iaitu Ya'rab bin Qahtan. Ini yang paling awal sekali. Mula keluarnya bangsa Arab ni daripada seorang lelaki nama dia Ya'rab bin Qahtan. Sebab tu kita akan tengok sampai hari ni pun ada orang Arab yang berkabilah Qahtani. Itu mari daripada Ya'rab bin Qahtan. Dia beza dengan tata bahasa Melayu. Tata bahasa Melayu setahun berapa kali gubal. Berubah sentiasa. Sebab tu kalau kita zaman belajar, saya dululah zaman belajar SPM ke apa, exam kertas bahasa Melayu ni yang jadi pening sebab apa? Sebab kena rujuk tata bahasa dewan yang Dewan Bahasa Pustaka buat keluar tu. Dan dia ada beza. Bahasa Melayu kita dengan Indonesia tak sama. Terutamanya pada isu imbuhan perkataan. Orang belajar bahasa Melayu, mungkin ada cikgu bahasa Melayu ni. Imbuhan perkataan tu selalu berubah dia punya sistem dia. Ada waktu, ada tahun imbuhan ni boleh ganding dengan imbuhan ni. Ada tahun imbuhan ni tak boleh dua. Jangan lebih dalam perkataan tu daripada dua imbuhan. Sampai tiga tak boleh. Sebab tu kita punya bahasa ni dia tak naik value dia kerana kerap berlaku perubahan. Dia ada penggubalan. Bahasa Arab dia tidak. Sampai sekarang pun. Sebab tu mana-mana orang yang belajar bahasa Arab, bangsa apa pun, negara mana pun, bila mana dia jumpa dan kedua-duanya menguasai bahasa Arab, biasanya dia boleh communicate dengan baik. Sebab tiada perubahan. Tiada perubahan yang ketara. Tuan-tuan jumpa orang Senegal belajar bahasa Arab, kita Melayu belajar bahasa Arab, kita jumpa dia, kita boleh cakap dalam bahasa Arab dengan baik dengan dia. Sebab bahasa Arab tiada perubahan. Dia beza bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu dia ada kecenderungan yang banyak. Bahasa Melayu Indonesia, kecenderungan dia lain. Ataupun penyebutan perkataan dia lain. Bahasa Melayu kita, orang Melayu, Melayu tanah Melayu ni, lain pula. Sebab tu orang Arab yang belajar bahasa Indonesia, dia tak akan boleh faham bahasa Melayu Malaysia secara keseluruhannya. Tapi orang yang belajar bahasa Arab yang rasmi digunakan di Arab Saudi, bahasa Arab rasmi yang digunakan di Qatar, bahasa Arab rasmi yang digunakan di Emirat, di Mesir, sama je. Cuma lorak percakapan dia orang tu memang beza lah. Cuma bahasa persuratan dia orang tu sama. Ini kelebihan bahasa Arab. Hatta bahasa Inggeris pun tak mencapai ke tahap itu. Sebab tu kita akan tengok bahasa Inggeris dia punya undang-undang British lain, American lain. Lain dia punya ejaan dia mungkin lain, tapi bahasa Arab dia sama saja. Dia sama, dia tak, kalau ada perubahan pun sangat minimum. Sebab tu surat-surat rasmi daripada negara-negara Arab ni, walaupun negara yang beza, contoh surat rasmi daripada Mamlakah Maghribiyah, daripada Morocco. Morocco ni kalau tuan-tuan dengar orang dia bercakap bahasa Arab, gelap gambar. Orang Arab sendiri tak boleh tangkap. Terutamanya orang Saudi tak boleh tangkap. Tapi waktu bahasa persuratan, okey. Penulisan, okey. Sebab orang-orang di Morocco, mereka ada pengaruh bangsa lain dalam bahasa Arab dia orang, iaitu bahasa daripada Barbar dan juga bahasa daripada Perancis. Jadi dia orang waktu cakap bahasa Arab tu kita tengok macam lain macam. Cakapan harian ni lah, bahasa pasar dia orang. Tapi waktu penulisan sama. Itu kelebihan. Sebab tu orang yang belajar bahasa Arab dengan baik, dia baca Quran ke, dia baca mana-mana surat, mana-mana kitab pun sama. Baca kitab ulama dulu pun sama. Zaman Imam Nawawi ke, bahkan lebih awal pada tu lagi, zaman Imam Bukhari ke, bahkan lebih awal pada tu lagi pun sama sahaja. Sebab tata bahasa tidak berubah. Kemudian apa dia sebut sini? Dia kata wasiat Luqman jangan hanya dinilai sekadar aspek petunjuk hudan yang mengetuk pintu hati manusia. Wasiat Luqman mesti dilihat dengan lebih halus dan terperinci, sehingga seseorang perlu melihat bagaimana aspek pemilihan kalimah dan pembentukan ayat yang wujud dalam wasiat Luqman ini. Jika diteliti dan dikaji dengan mendalam ayat-ayat wasiat Luqman ini, pasti akan diakui bahawa orang yang pakar dalam bahasa dan sastra pun tidak sempat merencana ucapan sebegini. Nak buat ucapan, speech dalam bahasa Arab ni payah. Kerana nak masukkan elemen sastra dia.
Tapi Nabi yang tak pandai menulis, tak pandai membaca, tiba-tiba Nabi boleh melantunkan, mengeluarkan kalimah yang hebat ni, dia akan mengejutkan masyarakat pada waktu tu. Sebab mereka nak buat syair ni kena khayal lama. Tapi Nabi Muhammad ni tak nampak macam khayal, kerja macam biasa. Tapi tiba-tiba baca ayat-ayat tu hebat. Ayat-ayat tu menenggelamkan sebahagian mereka yang memang mabuk dengan bahasa. Jadi khayal ada orang dengar apa yang Nabi sebut. Tapi kerana hati yang degil, menidakkan juga. Itu memang sifat orang yang degil. Okay. Kemudian dia sebut lagi, apatah lagi orang yang buta huruf dan tidak pernah dikenal, tidak pernah muncul di khalayak awam untuk memberikan ucapan sebegini. Lalu siapakah yang memberitahu baginda tentang kisah dari masa lampau ini dengan susun kata dan kalimah yang menakjubkan? Melainkan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang mahu berdiri di khalayak awam untuk menyampaikan ucapan, sedangkan 40 tahun sebelumnya dia tidak pernah berucap, pasti perlu merencana dengan baik ucapannya agar kelihatan tidak gugup. Ini dia nak cerita tentang bagaimana Nabi ni dipenuhkan dalam dada dia ilmu penyampaian ataupun ilmu menyampaikan. Public speech ni ataupun nak menyampaikan ucapan di hadapan awam ni, dia perlukan latihan yang lama. Dia bukan berlatih sejam, 2 jam terus naik. Melainkan orang tu akan terkejut, melainkan orang tu akan gugup, gemuruh, semua ada. Sebab tu kita akan tengok banyak orang-orang ni, orang yang bukan Nabi lah, manusia bukan Nabi ni, untuk mengelak gemuruh ni macam-macam ketua. Daripada zaman dulu lagi. Kalau kita tengok Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ni tokoh penceramah. Ibn Jauzi ni hebat. Kurun ke-6. Tokoh penceramah. Sekali dia ceramah 10,000. Pada zaman tu 10,000 orang datang. Zaman sekarang ni mungkin orang kata Zakir naik. Satu speech dia tu puluh-puluh ribu. Tapi Ibn Jauzi, kita nak ambil lebih awal lagi. Orang pernah tanya pada dia, petua apa tak nak bagi gugup? Tak ada petua apa. Cuma orang sandarkan Ibn Jauzi ni pernah beritahu dekat satu orang bahawasanya nak bagi tak gugup ni makan apa tuan-tuan? Makan tupai. Betul tak tahu. Tapi Ibn Qayyim letak benda tu dalam kitab dia Tib An-Nabawi. Nak bagi kita ni cakap tak gugup, makan tupai. Kalau gamak lah nak makan. Tapi tak juga. Saya tak pernah makan tupai pun. Elok je bercakap depan orang. Cuma nak katanya itu pandangan lah, pandangan. Okay. Tapi kalau orang, saya tak rasa benda tu benda yang terlalu kata apa, terlalu utama lah bila mana kita nak pergi ke public speech ni. Tapi memang benda ni payah. Ada satu orang pegawai, kita kira sebagai orang kata apa, top management lah waktu saya di Terengganu dulu, di Kemaman ni. Dia ni orang besar dalam bab oil and gas. Kita kira sebagai planner lah kepada banyak projek-projek oil and gas di Terengganu ni. Cuma dia ada satu masalah, dia tak boleh bercakap depan orang. Dia selalu datang kuliah saya di satu surau tempat kilang tu lah, tempat platform semua duk ada, offshore, onshore semua duk kawasan tu. Habis kuliah dia akan panggil mai dekat saya, tanya, "Ustaz, macam mana bercakap jadi tak sangkut ni?" Saya kata, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana nak beritahu dekat orang supaya bercakap depan orang ni tak sangkut. Tapi memang daripada peringkat awal kita sekolah dulu ni bukan jenis berani sangat. Tapi benda tu ada latihan dia. Dia kata dia buat macam-macam. Dia kalau dia bercakap 5 minit je, kering, tekak dia jadi kering. Lepas pada tu dia akan hilang talking point dia. Lepas tu dia turun lah. Walaupun dia top management, dia selalu akan sub kepada timbalan dia. Dia tak boleh cakap. Dia kata saya beli ceklat hat, saya beli macam-macam, nak bagi basah tekak tak jadi apa. Tapi dia tu pemikir. Dia tu antara yang merancang apa semua, tapi tak boleh, itu rezeki. Ada sebahagian orang dia boleh bercakap dengan bahasa lain. Bahasa yang dia duk bercakap hari-hari, dia tak boleh bercakap dengan elok. Contoh dia orang Melayu, dia nak bercakap depan orang Melayu dengan baik, tak boleh. Tapi kalau bagi dia bercakap speech dalam bahasa Inggeris, oh bagus. Berani, nampak berkaliber. Boleh letak pergi dekat Dewan PBB lagi. Nak kata hebat. Saya pernah jumpa satu orang pelajar cemerlang di
di satu sekolah di Terengganu ni hebat. Dan dia ni dihantar ke Eropah, ke UK apa semua. Dia ni daripada orang pendalaman di Kuala Berang, kampung Tajin. Orang Terengganu mesti tahu Tajin ni ulu dalam. Orang Terengganu tak bercakap dengan bahasa orang Tajin tu. Bagi Mike cakap bahasa Inggeris lancar. Kita tengok dia, kita tak rasa itu orang Melayu Kuala Berang tu cakap. Bahasa Inggeris dia kemah. Tapi bagi dia suruh cakap bahasa Melayu, dia keluar bahasa Kuala Berang, dia jahanam. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Pengetua sekolah suruh dia cakap sikit bahasa Melayu. Tak boleh. Bahasa Inggeris boleh. Payah. Cuma ada orang dia boleh bahasa lain. Bahasa dia sendiri yang dia betul-betul dia tak boleh nak cakap. Dia suka. Itu ialah mauhibah. Saya tengok benda ni lebih kepada anugerah Tuhan. Tapi Nabi tiada apa-apa persediaan. Akhirnya dia bercakap seperti orang yang dah biasa bercakap. Itu juga adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla kepada satu orang. Bagaimana diisi hati, kurang gugupnya, tak rasa takut. Sebab konsep Nabi berdakwah ialah seperti satu orang yang duduk atas pentas yang tinggi. Dia macam town hall macam tu, orang keliling. Dia bukan Nabi duduk depan, Nabi duduk diri, orang daripada depan. Sebab Nabi ni berkeliling. Yang ni lagi gugup hakikatnya, berbanding macam baca khutbah kan, orang duduk depan, belakang kita tak ada orang, kita tak rasa gugup. Tapi Nabi ni dikelilingi. Kalau kita tengok kuliah-kuliah di Masjid Al-Azhar kan, di Mesir ni, ataupun tuan-tuan tengoklah apa-apa saja kuliah yang dibuat di Mesir, sifat orang Mesir ni kalau kuliah, dia bukan macam kita orang Melayu duduk jauh-jauh. Dia berdiri sampai belakang-belakang ni berdiri. Jadi dia tahu penceramah tu baca buku apa, tengah buka telefon ke apa semua, dia akan tahu. Yang tu lagi payah lah nak cover gemuruh tu. Tapi itu budaya dia. Ada yang berdiri 2 jam kuliah, 2 jam berdiri. Sebab tempat dah penuh, jadi dia orang tak duduk lah, dia orang berdiri. Cuma nak katanya itu mengikut kepada bangsa dan masyarakat ke? Mengikut kepada bangsa dan masyarakat. Tapi yang Nabi ni, dia tiada latihan. Tiada guru yang mengajar Nabi. Okay, nak start macam mana, nak tarik nafas banyak mana, nak susun perkataan macam mana. Tiada. Maka ianya ialah sebuah bayyinatin minal huda wal furqan. Keterangan yang bersifat hidayah. Dah cukup dah untuk kita tengok benda tu, dah cukup dah pun. Tapi yang kata manusia ni, bila mana dia degil, dia ada selaput-selaput pada hatinya yang menghalang benda tu. Okay. Kita tengok lagi apa yang dia sebut. Tidak pernah pula baginda terpaksa mengulang ucapannya semula kerana merasakan ucapan yang baru diungkapkan tadi kurang disenangi ramai, atau merasakan adanya kalimah yang lebih relevan digunakan untuk menggantikan kalimah yang disebutkan sebelumnya. Apa yang jelas, baginda membaca Al-Quran seperti sudah menghafalnya, lalu membacakannya sahaja kepada Quraisy segala apa yang diturunkan kepadanya. Kita pergi lalu azan dulu. Okey. Kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh penulis ni nak sebut pada kita bahawasanya Nabi bukan hanya membaca ayat tu yang memang dah sedia ajaib dan menakjubkan sebab susunan perkataan dia, tapi Nabi telah mempersembahkannya dalam bentuk yang paling terbaik. Itu pun sudah cukup untuk menakjubkan kita terhadap pembawa wahyu itu. Wahyu dan pembawa wahyu, Allah Ta'ala jadikan orang yang akan bawa deklarasi wahyu ni, yang akan isytihar wahyu ni ialah orang yang sepertinya satu orang yang memang dah biasa dengan public speech ni. Sedangkan Nabi, kalau kita tengok, sangat-sangat terhindar daripada percampuran dengan orang kebanyakan. Sangat terhindar. Sebab lepas Nabi mula menyampaikan wahyu ni, Nabi mula didekati oleh zuwar. Zuwar ni apa dia? Pelancong-pelancong ataupun orang yang datang daripada luar Mekah, yang datang ziarah Nabi. Waktu Nabi sampaikan Islam kepada dia orang, sahabat tengok, orang kafir tengok Nabi ni sangat macam satu orang yang good experience cara cakap. Sebab tu Nabi, waktu Nabi respon kepada Dimat Al-Azdi. Dimat Al-Azdi ni bukan orang Mekah. Tambah pula Dimat Al-Azdi ni Tok Bomo. Bomo besar. Dalam riwayat Muslim sebut, Dimat Al-Azdi waktu dia kenal diri dia dekat Nabi, dia kata, "Inni arqar rih." Aku ni satu orang yang pandai arah angin.
Mungkin kita sekarang santau angin kot. Mungkin lah. Tapi dia dengar perkataan Nabi, dia cair. Dia kata, aku pernah dengar penyair-penyair yang hebat. Dan aku pernah dengar mantra-mantra yang hebat. Tidak sehebat kata-kata kamu. Sampai dia minta Nabi ulang 3 kali. 3 kali Nabi ulang. Kali ketiga dia pegang tangan Nabi, dia bai'ah, dia masuk Islam, dia tarik beberapa orang daripada Bani Azd, kabilah Azd untuk masuk Islam. Tapi ajaibnya, walaupun Nabi sehebat itu, masih lagi ada hati-hati manusia yang tertutup rapat, tak nampak benda tu hebat. Iaitu pemimpin-pemimpin Mekah pada waktu itu. Sebab dia ada satu masalah, dia panggil elemen meremehkan orang tu ada. Tebalnya perasaan, nampak Nabi tu lekeh, sehingga kehebatan Nabi yang dia pun tak mampu buat, dia tak hargai, dia tak ada appreciate. Sebab tu orang yang ada ainut tahkir, pandangan mata meremehkan orang, maka dia akan pergi pada satu masalah, dia payah menghargai orang, sangat payah menghargai orang. Jadi sebab itulah antara sebab kenapa mereka-mereka ni walaupun depan mata dah tengok Quran hebat, penyampainya hebat, walaupun tiada latihan yang tersusun, tiada sejarah bukti pembelajaran formal, tapi tetap degil. Sedangkan orang luar yang datang, orang yang datang daripada tamadun yang lagi hebat, kerajaan yang lagi besar, An-Najashi tak pernah jumpa Nabi, hanya mendengar perkataan daripada wakil Nabi, tak jumpa Nabi pun. Najashi ni pemimpin besar di Habsyah, tak jumpa pun Nabi. Hanya dengar daripada Ja'far bin Abi Talib wahyu, iaitu beberapa ayat awal daripada surah Maryam. Dia dengar, dia mengagumi Nabi. Tiba-tiba orang daripada kecil tengok Nabi. Tapi memang itu lumrah pun hakikatnya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, satu orang tokoh, dia di kampung dia biasa. Sebab orang pernah panggil dia dengan panggilan budak kampung. Waktu dia keluar pada kampung tu, baru dia dapat datuknya, baru dia dapat Tan Sri ke apa, baru dia dapat doktor, prof apa ke. Orang luar melihat dia sebagai hebat, tapi orang kampung masih ingat, dia ni, budak ni dulu yang mandi sungai. Dia jadi ada masalah nak angkat orang sebab dia tahu ni curi emplam aku dulu, sekarang ni dia jadi hebat pula dah. Dia buat hebat pula depan kita. Itu normal. Sebab saya sendiri pun pernah tengok bukti tu depan mata waktu pergi ke kampung Hamka ni, pergi ke tempat dia dilahirkan. Orang kampung dia pelik tengok kenapa orang luar mari ziarah rumah kelahiran dia ni. Rumah kelahiran dia tu ditaja oleh ABIM Malaysia, ditaja oleh UKM Malaysia, semua badan-badan luar. Orang kampung tak bagi apa pun. Waktu saya turun daripada rumah kelahiran Hamka tu, ada satu orang tua, dia jual sate padang. Dia pun tanya daripada mana, kata daripada Malaysia. Dia kata datang sini nak mari rumah ni kot. Mari rumah ni. Dia kata nak mari tengok Hamka, buku dia. Waktu kita sebut dengan perasaan mengagumi Hamka, dia boleh sebut, dia kata bocah kecil tak tahu apa-apa. Dia kata macam tu. Dia kata anak kecil tak tahu apa-apa, tak payah cakap aku kenal dia ni siapa. Orang kampung tak menghargai. Itu penyakit dia. Kena datang orang luar baru nampak hebat. Sebab tu Hamka lebih diangkat di Jakarta, sedangkan di kampung dia beza. Tapi anak-anak murid dia yang mengikuti dia tu sentiasa cuba untuk meletakkan Hamka pada tempat yang elok lah. Cuma saya tengok pondok pesantren Hamka taklah sehebat seperti mana orang-orang membayangkannya. Di kampung dia lah. Tapi kalau universiti dia di Jakarta tu hebat lah. Di kampung dia sendiri, orang-orang tak nampak benda tu hebat. Itu normal lah kot di mana-mana tempat pun. Hatta Nabi ditolak oleh orang kampung ni kerana isu tu lah. Sebab kenal pada kecil. Sebab tu nak boleh islah kampung tu, kena habis dulu first generation tu. Orang-orang tua yang Nabi umur kecil, orang tua yang tengok Nabi pada kecil, kena mati dulu yang ni. Naik yang muda, barulah reti menghargai. Sebab tu ambil masa dekat dengan belah tahun juga nak boleh buka Kota Mekah tu. Sebab nak kena buang stigma, rasa lekeh. Ni orang kampung nak buat hebat lah di sini. Itu normal di mana-mana tempat. Itu lumrah yang perlu dihadapi oleh semua orang pendakwah. Berdakwah kepada orang kampung, keluarga sendiri lebih payah berbanding berdakwah daripada orang kampung lain, negeri lain ataupun bukan ahli keluarga kita. Kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada poin yang kedua ni. Masih lagi ada beberapa benda yang nak disampaikan, cuma kita berhenti situ saja.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.